Baik, kita ada lagi tetamu yang sangat istimewa di mana macam mana kita nak apa? Tunggu, kita ajak. Assalamualaikum. Nak apa? Kawan. Yes, itu dia. Silakan Encik Aizuddin Kamarul Zaman merupakan seorang penulis. Assalamualaikum. Salam. Oh, Okay, silakan duduk. Silakan. Sila-sila. Okey, pertama sekali, saya tak nak jadi macam Zack, nak panggil nama penuh. Habis? Mungkin kita ada nama yang kita boleh panggil, yang pendek. Okey, kalau pendek Aizuddin boleh. Ais pun boleh. Ais. Okey, Ais lah. Okey, Aizuddin merupakan penulis kepada buku Be a Hero. Betul. Yang ada dekat depan kita sekarang Be ni. a Hero. Menggapai superpower insaniah. Ulaskan sikit. Okey. Baik, terima kasih pada Zack dan juga Fiona. Buku ni sebenarnya kalau nak ceritalah, dia ditulis lebih kurang tempohnya 10 tahun. Asalnya dia sequel, dia ada 3 sequel. Kejap. Maksudnya Ais ambil 10 tahun untuk tulis buku ni ke macam mana? Bukan. Oh, bukan. Dia ditulis dalam tempoh 10 tahun. Daripada saya usia 20 tahun sampailah 30 tahun. Dia ada 3 buku, sequel lah. Yang ni yang terakhir. Ini sequel yang terakhir lah. Cerita, maknanya saya tulis daripada remaja untuk remaja. Maknanya apa yang saya lalui sepanjang remaja tu, saya bukukan. Dapatlah 3 buku lah. Dapat 3 siri. Tapi intipati dia sebenarnya apa? Okey, baik. Be a Hero ni sebenarnya inspirasi daripada firman Allah. Allah Taala sebut, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Allah Taala tanya kita, tahukah kamu siapakah pendusta agama, siapakah pendusta akhirat? Kemudian Allah Taala senaraikan siapa? Salah satunya kata Allah iaitu orang yang herdik anak yatim dan orang yang tak memberi makan kepada fakir miskin. Bila saya baca sebagai seorang remaja zaman tu, bila saya baca saya rasa ayat ni macam ditujukan kepada saya. Sebab saya ada tenaga, saya ada masa, kenapa saya tak boleh jadi volunteer, sukarelawan? Dan saya mesti jadi be a hero untuk mereka ni. Sebab ayat tu adalah tuntutan pada kita untuk keluar daripada zon selesa kita, cari orang yang susah, bantu mereka dan sebagainya. Dalam masa yang sama, buku ni saya juga ulas berkaitan tentang kalaulah orang yang sentiasa merasakan saya tak ada wang, tak ada pendapatan untuk bantu orang lain, macam mana? Teringat pada hadis Nabi. Nabi kata apa? Laisal ghina an kathratil arad walakin ghina nafs. Orang yang kaya itu bukanlah kaya pada harta dia, tetapi kaya adalah kaya jiwa. Ada orang kaya tapi tak mampu nak memberi kan, sebab dia tak kaya jiwa. Ada orang tak ada harta tapi tetap boleh memberi. Betul. Cakap pasal harta, minta maaf Faiz. Saya tertarik dengan bab 3 ni, belanja jangan boros, jimat jangan kedekut. Dan seperti kalau anda dapatkan buku ni, anda semua dapat lihat dia punya cover pun memang luar biasa, cantik. Siapa design cover ni? Oh, ini sahabat saya lah. Amir nama dia. Amir. Okey, baik. Kembali kepada ni bab-bab ni kan. Kita tengok belanja jangan boros, jimat jangan kedekut, lepas tu pentingnya emergency fund, the next millionaire is you. Dia lebih kepada buku motivasi juga sebenarnya. Betul. Kepada remaja. Asalnya saya tulis untuk diri saya. Okey, nak ceritalah. Asal menulis buku ni, masa saya zaman belajar, kita duduk sebagai siswa, kita tak ada pendapatan. Jadi tulis buku ni hantarlah di akhbar-akhbar, di majalah-majalah sebagai pendapatan sampingan saya. Okeylah, kita hantar, kemudian publish kan, jadi pendapatan. Daripada penulisan yang saya tulis masa remaja ni, saya kumpulkan. Dan bila saya kumpulkan, dapatlah satu koleksi yang sangat banyaklah, dan akhirnya terbitlah buku ni. Okey, jadi masa saya menulis tu, kita zaman remaja, kita nak kaya. Kita nak mengurus kewangan zaman siswa macam mana. Bila kita keluar dapat pekerjaan, dapat pendapatan, nak buat macam mana dengan rezeki kita. Semuanya saya kumpulkan dan saya blend lah. Dan penulisan tu tak adalah nak kata cerita peribadi, tetapi lebih pada motivasi. Dalam bahasa mudahnya, nasihat buku ni daripada remaja kepada remaja. Dia bukan daripada orang tua kepada remaja kan. Nampak macam di sekolah kan. Ni macam kawan-kawan yang sembang-sembang. Siapa remaja yang dapatkan buku ni, dia akan cuba yang ini tak rasa disekolahkan lah. Dia rasa dibaca, ini ada kawan yang tolong nasihatkan dia. Senang diserap kan. Tapi kalau kita belik-belik kita tengok kan, antara topik-topik yang cukup menarik adalah bab 6 ni saya tengok pentingnya emergency fund. Mungkin Ais boleh tengok saya tekankan nama. Okey, boleh orang kata terangkan sikit ataupun bagi penerangan sikit tentang bab ni.
emergency fund ni macam mana? Baik, emergency fund ni kenalah kita dalam tempoh PKPP kan. Orang ada yang dibuang kerja, ada yang mungkin dikurangkan gajinya. Sebenarnya emergency fund ni sangat-sangat penting. Sama ada kita yang ada gaji, ada pendapatan dan sebagainya, wajib kita mesti ada saving, mesti. Bayangkan satu soalan yang kena tanya pada diri sendiri. Kalaulah hari ini kita diberhentikan, saya boleh survive sampai berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Sebulan 2 bulan tu emergency fund bergantung pada pendapatan kita. Misal kita ada gaji kita sebulanan 3,000, 4,000. Emergency fund yang paling minimum kita mesti ada 3 bulan simpanan mengikut gaji kasar kita. Okey, kalau kita ada 3,000, maka gaji kasar kita mesti 3,000 kali 3 supaya kita ada tempoh 3 bulan untuk survive. Okey, jadi kita dah boleh tanya dah. Kalau saya hari ini diberhentikan kerja, saya boleh survive berapa lama? Kalau tak ada, kita kena risau dah. Kena bukan panic buying. Kita mesti ada panic saving. PKPP ni tempoh kesedaran sebenarnya lah. Hikmah dia untuk kita sedar. Kita mesti ada simpanan. Dan lebih penting lagi, masa kita sekarang lah, kalau yang mendengar ni adalah siswa-siswa, wajib untuk dia tahu, kita habis belajar bukan sekadar untuk bekerja. Kita kena rancang seawal mungkin persaraan kita. Persaraan. Wajib penting kita. Sebab tu saya ada tulis satu bab. Sorry bos, saya kena pencen awal. Itu musab apa tu? Tu macam menarik tu. Sorry bos, tak apa nanti kita cari. Sorry bos, saya kena pencen awal. Saya kena pencen awal. Ataupun sorry bos, saya pecat bos. Sebab kita dah bebas kewangan dah. Kita tak nak kita, dalam ilmu kewangan, dia ada satu istilah. Kita jangan bekerja sampai kita duduk di rat race. Rat race ni macam seekor tikus yang berlari dalam roda dia tu. Dia bekerja, tikus ni lari-lari, akhirnya dia penat. Tapi hutang banyak, komitmen banyak, dia tak boleh survive. Dia tak boleh nak pergi mana-mana. Kenapa tak boleh buat sekian yang kita minat, yang kita suka? Sebab komitmen saya terlalu banyak. Kita tak nak jadi orang yang macam tu. Nanti 5 tahun, 10 tahun akan datang, bila orang tanya pada kita, apa yang kamu buat dalam hidup ni? Entahlah, saya terpaksa bekerja untuk survive. Sepatutnya kita kena hidup dengan apa yang kita suka buat. Baru kita ada passion kan, kecenderungan dengan apa yang kita suka. Ya. Hui. Tu bayangan Bayangkan kita bercakap dekat producer kita kan. Sorry Kak Atif, sorry saya kena berhenti awal. Habis memang tak dengan simpanan yang tak ada kan. Baik, perkongsian yang luar biasa Ais. Rasanya kat mana mereka boleh dapatkan buku ni? Okey, buku ni boleh dapat di website Telaga Biru. Kat sana ada banyaklah buku, dan kalau dapatkan buku ni jangan lupa dapatkan 2 sequel awal dia sebab dia berturutan, bersambungan. Okey. Dia ada nombor buku 3. Nombor 3. Pertama dia ada tak perlu sentap-sentap, yang kedua soal hidup remaja. Tak perlu sentap-sentap. Tak perlu sentap-sentap tu bukan masa saya tulis dalam keadaan siapa yang baca kena sentap. Tak. Nasihat ni jangan sampai menyakiti, menyentap jangan sampai biadab. Patutlah tadi Ais cakap buku ni tak rasa macam di sekolah, tak rasa macam disekolahkan, tapi rasa macam kita ada seorang kawan. Macam geng lah. Tengah bersembang dengan kita kan. Betul. Kadang-kadang teguran tu perlu datang dari kawan juga. Betul. Dia lebih santai, lebih senang diterima kan. Okey, jadi boleh dapatkan ada lagi sequel kan? Ada sequel lagi 3. Kemudian last sekali lah kalau boleh dikongsikan. Satu perkara yang kita kena ingat sungguh-sungguh dalam ilmu kewangan ni, selain daripada saving, kena rancang kitanya persaraan dan sebagainya, dalam masa yang sama, dalam persaraan, dalam persimpanan mesti ada pelaburan. Itu mesti kita kena letak target. Saya mesti laburkan duit saya sebab hari ni orang letakkan satu mindset, kita nak ada duit dengan bekerja. Sebenarnya tak. Duit boleh bekerja untuk kita. Wah, yang itu dah macam topik yang kedua dah. Yes, itulah dia kata be a hero, menggapai superpower insania. Itu dia kira macam resepi-resepi untuk jadi hero yang biasa. Hero untuk bantu golongan-golongan gelandangan. Orang mukmin, orang Islam, dia mesti menjuarai dalam bab ini. Bantu orang lain sebab ini kewajipan kita. Betul. Memang menarik memang sangat orang kata berguna untuk kita terutamanya sekali dalam time-time yang orang kata PKPP ni semua kan. Jadi kita akan bersambung dengan orang kata satu lagi macam topik yang tadi Ais cakap tadi tu, pelaburan. Tapi betul. Yang tu masa akan datang. Tapi kita nak bagi chance kepada Ais. Okey, one last question. Okey, kita nak bagi tahu penonton dekat rumah kan, antara tips-tips, 3 tips lah bagi mereka untuk menyimpan dengan senang. Okey. Macam mana nak bersimpan? Baik, untuk simpanan yang mudah, pertama iaitu kita kena bukan jimat cermat, kita kena ringkaskan hidup kita.
Hari ini kita hidup dalam keadaan tak ringkas. Kita nak kena belanja handphone, belanja itu, belanja. Ringkaskan kehidupan kita. Itu pertama. Yang kedua, kurangkan keinginan kita. Kurangkan keinginan kita. Alright. Dan yang ketiga, dalam pendapatan kita kena pecah pada 3. 50% untuk kita punya keperluan, komitmen bil-bil. 30% adalah untuk kehendak kita. Okey. Ketiga, 20% lagi adalah untuk kita punya simpanan dan pelaburan kita. Oh, luar biasa. Kita kena bahagi-bahagikanlah pendapatan kita. Jangan duk belanja habis ya. Okey. Okey. Kita kena congak balik ni. Okey, baik. Terima kasih Ais. Okey, Thank apa you. tu? Jadi kita rasanya dah boleh jadi hero ni. Ya, boleh. Jadi kita dapat ke? Dapat sila. Tapi Baik, pentingnya simpan duit bukan untuk jadi kaya. Bukan. Kita ada pendapatan, ada wang lebih, niat dia untuk jadi hero, bantu orang yang lebih memerlukan. Itu dia Yes. matlamat dia. Wow, luar biasa. Be a hero untuk manfaat orang lain. Itu juga yang penting.